Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis. Usul kritikan matan matan hadis, isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis-hadis dhaif dan hadis maudhu', hadis palsu. Jilid pertama oleh karangan Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf ni. Tadi kita sudah ada usul yang ke-8, kita masuk hari ni usul ke-9. Usul nak kenal hadis ni dhaif atau palsu, tanpa kita perlu kaji sanad, kita tahu dah ni tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda yang utama yang telah dirumuskan oleh ulama dalam pelbagai kitab yang telah disusun semula oleh Maulana Asri dalam satu kitab. Gitu je nah. Jadi usul ke-9 ni riwayat-riwayat yang bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab tu tak apa pelik, ni bukan bahasa Arab, ni salah ni tak. Orang yang benar-benar mengerti bahasa Arab akan dapat membuat kesimpulan bahawa hadis itu tidak mungkin keluar daripada seseorang yang terkenal dengan kefasihan dan ketepatannya dalam menggunakan bahasa Arab fushah, bahasa Arab baku dah. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hadis tu bahasa Arab salah, dah kaedah salah, tak betul lah hadis tu dah. Bukan Nabi ucap setara ni. Nabi Muhammad SAW ni Arab Quraisy, Arab yang betul-betul bahasa dia paling standard, kita kata dah, paling standard, paling tepat ucapannya. Antara contohnya ialah contoh pertama ni. Terdapat kononnya satu hadis qudusi di mana Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW sebegini. Hadis qudusi ni. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Maksudnya jika tidak keranamu, sekali lagi jika tidak keranamu lah, jika tidak keranamu dua kali sebut dah. Niscaya tidak aku jadikan falak-falak ini nih. Jadikan falak-falak ini. Rujukannya As-Saghani dalam Mawdu'at As-Saghani jilid 1 buku surat 3. Mulla Al-Qari dan Asrarul Marfu'ah fil Akhbarul Mawdu'ah muka surat 295. Muhammad Tahir Al-Fattani Al-Hindi Tazkiratul Mawdu'at muka surat 86. Al-Albani Silsilatul Ahadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah jilid 1 muka surat 450. Ini semua kitab-kitab cerita hadis palsu lah. Nah, As-Saghani, Mulla Al-Qari, Muhammad Tahir Al-Fattani, Al-Albani ni. Hadis dhaif ada palsu, kitab memang khusus bab ni. Okey, komentar pertama, kesalahan kaedah bahasa yang terdapat dalam hadis qudusi di atas terletak pada penggunaan dhamir majrur selepas perkataan laula. Ada. Dhamir seharusnya digunakan laula ialah dhamir marfu'. Lantaran mahal tempat itu adalah mahal marfu'. Kedudukan marfu' lah. Dan perkataan selepasnya pula menjadi mubtada, menjadi subjek. Lepas tu jadi subjek. Yang hukumnya adalah marfu'. Kenyataan ini dapat dilihat umpamanya dalam firman Allah Ta'ala berikut. Jadi bahasa Arab ni sebenarnya bahasa Arab dipegang kukuh ni dengan Al-Quran. Al-Quran tu memperkukuhkan bahasa Arab sehingga tidak goncang, tidak runtuh ni. Bahasa lain tak ada bahasa lain berubah mentah 100 tahun lain zaman Syekh Daud Fatani lain. Kita tak berapa faham dia kita lah ni lah. Tapi bahasa Arab ni dia pegang ni siapa beribu tahun ni, beribu lebih ni. Jadi kemah, jadi gagah, tidak utuh ni, tidak bertukar banyak perkara disebabkan oleh Al-Quran. Al-Quran tu pegang bahasa Arab sehingga kokoh. Sehingga ia payah berubah. Ada kaedah yang tetap, yang kuat. Berdasarkan Quran. Orang akan rujuk Quran lah sebagai panduan bahasa Arab. Kenyataan ini dapat dilihat umpamanya dalam firman Allah Ta'ala berikut, laula antum lakunna mu'minin. Bermaksud, kalaulah tidak kerana kamu menindas memperdayakan kami, laula antum, tentulah kami sudah menjadi orang beriman. Lakunna mu'minin. Surah Sabah ayat 31. Laula antum lakunna mu'minin. Itu cara Quran lah. Surah Sabah ayat 31. Dan juga hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis sahih pun bahasa Arab yang kemah ni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dalam lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Allahumma laula anta mahtadaina. Bermaksud ya Allah, kalaulah tidak keranamu, anta tu bukan kembali pada Nabi, kepada Allah. Allahumma laula anta
mahtadaina. Nescaya kami tidak mendapat petunjuk. Yang beri petunjuk ni Allah SWT ni juga saja dah. Nabi pun tak boleh beri petunjuk dah. Nabi hanya mengajar, tapi yang dapat beri petunjuk, dapat beri hidayah sehingga orang itu beriman hanyalah Allah SWT. Hadis ni riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Ad-Darimi, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Dalam kedua-dua contoh di atas ternyata dhamir marfu' digunakan selepas laula. Nah, laula anta, laula antum, lakunna, ke apa dah. Dhamir marfu' digunakan. Digunakan selepas laula, bukannya dhamir majrur. Bukan dhamir yang bagi bawah dah. Seperti yang kelihatan dalam hadis maudhu' ni atas dah. Laulaka lamma khalaqtu al-aflaq. Jadi kita bahas lagi lah. Jadi dhamir majrur, hadis maudhu' lah. Kata Ibn Sarrash dalam usul fin nahwi, kitab nahwu dah. Usul nahwu. Jilid 2 muka surat 124. Penggunaan dhamir majrur selepas laula adalah satu kesalahan. Dah. Majrur ni. Dia salah. Laula ka ni jadi laula bukan ki. Maksudnya kedudukan dia tu. Kedudukan dia tu seolah jadi macam kedudukan majrur lah. Dhamir majrur. Sedangkan salah tak? Tak boleh gunakan laula anta sepatutnya nak. Kalau hak betul ke? Laula anta. Bukan laula ka ni. Ka ni dia macam maf'ul lebih macam dia bukan dhamir marfu' lah. Dhamir majrur ka ki ke apa hu ha. Dia sambung dah. Penggunaan dhamir majrur selepas perkataan laula adalah satu kesalahan. Syaz. Peliklah tak? Ganjil dah. Dan tidak menempati bahasa Arab yang fasih. Tu dalam kitab Ibn Sarrash dalam usul afin nahwiyah. Jilid 2 muka surat 124 dah. Okey, komentar kedua. Setelah itu apa yang dimasukkan daripada hadis di atas ialah kalau tidak keranamu, nescaya tidak aku jadikan alam semesta ini. Tetapi merekanya telah menggunakan perkataan al-aflaq. Falak-falak. Dia bererti laluan bintang-bintang di cakrawala. Falak-falak ni maksudnya bukan bintang tu, dia laluan. Falak-falak ni macam kita baca ilmu falak ni, ilmu yang bercinta pergerakan dah. Pergerakan matahari dah. Pergerakan bumi sehingga kita tahu waktu. Jadi dia lebih kepada perjalanan laluan dia, laluan bintang-bintang di cakrawala. Bukannya alam semesta semua aflak ni. Dengan penggunaan bahasa yang salah dan lemah itu, terbuktilah ia sebenarnya bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi ni tak salah. Istilah tak tepat dah. Laula anta sepatutnya dia laula ka. Al-aflaq tu salah. Ia pun macam tepat perjalanan laluan bintang-bintang, bukanlah bintang-bintang terus ni. Zahirnya, yang ketiga, komentar ketiga. Zahirnya ungkapan ini merupakan salah satu hadis kursi. Allah kononnya telah berfirman sebegitu kepada Rasulullah SAW. Tetapi kesalahan penggunaan bahasa Arabnya sama ada oleh Allah atau Rasulullah SAW dengan jelas menunjukkan ia suatu hadis palsu. Bukan Nabi kata, bukan Allah kata, setelah ni bahasa tu tak lemah. Maksudnya Allah daripada menggunakan bahasa yang salah dan lemah seperti itu. Okey, komentar yang keempat ni. Tak tepat. Alam semesta ni aflak tu lalu baru dah. Yang keempat, komentar keempat. Kandungan hadis ini juga bercanggah dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ini kerana Allah menyatakan maksud kejadian jin dan manusia ialah untuk mengabdikan diri mereka kepadanya, kepada Allah. Bukan kerana kejadian Muhammad. Ni ada unsur Nur Muhammad wahdatul wujud ni ada ni. Dia nak angkat Nabi Muhammad rapat-rapat dekat dengan Tuhan dah. Sedangkan Al-Quran tak cerita gitu dah. Al-Quran kata apa? Lihatlah firman Allah di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bermaksud dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ni pening dah. Bukan sembah Muhammad. Bukan akak. Dah, kul huwallahu ahad tu Allah. Dia tu Muhammad. Muhammad Zahir. Dah, bukan. Allah buat Nabi Muhammad SAW dan seluruh makhluk ni untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Termasuk Nabi Muhammad. Bukan nak suruh akak Nabi Muhammad jadi Tuhan kecil. Bukan dah. Jadi tu
bertentangan dah. Kita kena mikir. Kita dengar ustaz atau guru, orang mana mengajar pun kita kena fikir. Dia bertentangan ke dengan ayat tertentu. Kalau bertentangan, stop dulu. Jangan terima bodoh-bodoh gitu bulat-bulat. Tidak sesat barat lah kita ni. Walaupun pendakwah ustaz tu ngajar tu guna ayat canggih lah dah, bombastik sehingga mudah terpengaruh. Tapi kita ni manusia yang berfikir, kena fikir lah. Ada yang Quran Allah cipta ni supaya beribadah tiba-tiba supaya kerana Allah ni buat kerana Nabi Muhammad. Yalah kan tak? Okey, contoh kedua. Contoh kedua, hadis musahaf dan muharraf. Juga dikategorikan sebagai hadis dhaif. Walaupun yang asalnya adalah sahih atau hasan. Asalnya sahih, asal sanadnya, tapi ada kesalahan bahasa musahaf, muharraf. Antara contoh hadis musahaf ni yang selalu dikemukakan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab usul hadis dan ulumul hadis, kitab-kitab kaedah hadis ataupun ilmu hadis lah, ialah satu tashif yang telah berlaku kepada Ibnu Lahiyah. Salah tukar ayat ni. Meninggal 104 Hijrah Ibnu Lahiyah. Hampir-hampir tidak ada penulis kitab-kitab usul hadis dan ulumul hadis tidak menyebutkannya sebagai contoh. Habis pakat sebut ni contoh hadis yang satu tashif musahaf dia. Hadis musahaf. Di bawah ini dikemukakan riwayat yang ditashifkan, ditukar salah sebut tu oleh Ibnu Lahiyah itu, iaitu haddatsana Ishaq bin Isa qala haddatsana Ibnu Lahiyah qala kataba ilayya Musa bin Uqbah yukhbiruni an Busr bin Sa'id an Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil masjid. Qultu li ibn Lahiyah fi masjid baitihi. Qala la fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud Imam Ahmad meriwayatkan, katanya Ishaq bin Isa meriwayatkan kepada kami. Katanya Ibnu Lahiyah meriwayatkan pada kami. Katanya Musa bin Uqbah menulis surat kepadaku, di mana dia meriwayatkan kepadaku daripada Busr bin Sa'id, daripada Zaid bin Thabit, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam masjid. Dah. Ihtajama fil masjid. Ihtajama fil masjid. Dan Rasul pernah berbekam dalam masjid. Aku Ishaq bin Isa bertanya Ibnu Lahiyah, dalam masjid tempat sembahyang dalam rumah baginda kah? Dalam masjid, dalam rumah baginda kah dah? Ada gini kata dah. Qultu li ibn Lahiyah fi masjid baitihi, dalam rumah, dalam masjid dalam rumah dia. Kau masjid besar ni mana? Masjid dalam rumah kau dah. Jawabnya bukan dalam masjid Rasulullah dah. La fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Lahiyah lah. Dah. Ishaq bin Isa lah. Dia kata, dia tanya Ibnu Lahiyah ni. Ni dah. Okey, rujukan dia. Jadi rujukan hadis ni riwayatnya daripada Ahmad, Musnad Imam Ahmad jilid 5 muka surat 135. Lihat juga Abul Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami Ghayatul Maqsad fi Zawaid Al-Musnad ni. Muslim kitab At-Tamyiz muka surat 23. Ibn Salah Ulumul Hadis. Untuk kitab-kitab rujukan ulumul hadis banyak kan dah. Kecuali Imam Ahmad lah. Okey, komentar dia. Hadis Zaid bin Thabit itu berdasarkan riwayat Ahmad sendiri melalui saluran riwayat yang lain. Sebetulnya adalah sebegini. Saluran riwayat lain, betulnya lain. Hadis Zaid ni ada riwayat lain. Ni riwayat Ibnu Lahiyah dah. Ada riwayat lain, kita tengok beza dia mana dah. Haddatsna Maqi qala haddatsna Abdullah bin Sa'id bin Abdi Hind an Abi Nadar an Busr bin Sa'id an Zaid bin Thabit Al-Ansari. Qala ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi hujratan. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min al-laili fa yusalli fiha fa sallu ma'ahu bi salatihi ya'ni rijalan wa kanu ya'tunahu kulla lailatin hatta idza kana lailatun min al-layali lam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatanahnahu wa rafa'u aswatahum. Qala fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdaban. Qala fa qala lahum ayyuhan nas ma zala bikum sani'ukum hatta zanantu
sayuktabu alaikum fa'alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Bermaksud Imam Ahmad dengan sanadnya meriwayatkan daripada Zaid bin Sabit. Kata beliau, Rasulullah SAW telah membuat satu ruang dalam masjid. Ihtajara Rasulullah SAW fil masjid hujratan. Ihtajara itu, bukan ihtajama ni, ihtajara. Rasulullah SAW fil masjid hujratan. Jadi buat satu ruang di dalam masjid. Satu bilik dalam masjid lah kita kata dah. Satu bilik, satu ruang. Pada waktu malam baginda selalu keluar bersolat dalam ruangan itu dah, dalam bilik, dalam lingkungan itu, dalam hujrah itu dah. Maka bersolatlah juga mereka para sahabat dengan mengikuti baginda. Sahabat pun ikut Nabi lah. Mereka datang ke masjid setiap malam untuk masa itu, hinggalah ke satu malam. Pada malam itu Rasulullah SAW tidak keluar. Kerananya mereka berdaham dan mengangkat suara. Dah yang kuat dah, angkat suara. Kata Zaid seterusnya, lalu Rasulullah SAW keluar kepada mereka dalam keadaan marah. Nabi keluar tapi marah. Nah, dapat Nabi marah dah. Kata Zaid, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, wahai manusia, sahabat-sahabatku, sikap kamu masih tidak berubah, sehingga aku mengira solat itu akan diwajibkan ke atas kamu. Nah, Nabi kata gitu ya. Hendaklah kamu bersolat di rumah-rumahmu, kerana sebaik-baik solat seseorang ialah di rumahnya, kecuali solat fardu. Hadir Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 35 muka surat 497. Dia ada situ dah. Jadi sahabat ni semaya ikut Nabi. Nabi tak semaya malam tu, malah tak tubik tu, dia jadi pok dia buat gaya-gaya suruh Nabi tubik dah. Jadi Nabi marah lah. Nabi kata jangan semaya ni molek rumah, bukan semaya molek masjid dah. Dan tak perlu Jibril jemaah masing-masing dah semaya sunat ni, molek semaya seorang bukan jemaah. Asal-asal dia. Okey, hadis yang komentar yang kedua. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Darimi, Ibn Khuzaimah, Tirmizi, Baghawi dan lain-lain turut meriwayatkan hadis itu. Dia pada asalnya adalah sahih. Hadis asalnya sahih. Tetapi kerana berlaku tasahih, salah bahasa, ihtajara jadi ihtajama ni dah. Riwayat Ahmad daripada Ibn Lahiyah tadi menjadi dhaif. Tadi orang tak perhati, jadi ulama hadis dia perhati. Hadis-hadis banyak tak jumpa ihtajama. Hak jumpa ni ihtajara, kecuali Ibn Lahiyah. Dia seorang pelik jadi ihtajama dah. Dia salah baca kitab apa ihtajara jadi ihtajama dah. Kira dengan mim tu silap sikit lain jadi ihtajama. Kalau ihtajara pun tak pasal ra dengan mim tu jadi boleh jadi serupa. Salah sekali tengok dah. Jadi tukar situ jadi imla'ah tu dah dia tu apa kuat mana ingatan dah. Yang ketiga, ihtajama bererti berbekam. Ihtajara pula bererti membuat hujrah, membuat bilik atau bilik dengan melingkar sedikit ruang masjid dengan suatu penghadang seperti tikar dan sebagainya lah. Buat macam tiga lah. Membuat hujrah atau bilik seperti itu khususnya ketika beriktikaf dalam masjid tidak salah. Dah buat bilik masjid tu supaya dia tidak ada gangguan apa khusus untuk ibadah, tak salah. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis sahih di atas. Waktu Nabi buatnya. Tetapi berbekam dalam masjid pula adalah satu perbuatan tidak sesuai dengan keadaan masjid yang dikendaki dalam keadaan sentiasa bersih. Dan bekam itu baik darah ke apa cemar lah masjid dah. Tak sesuai tu. Nabi ni tak bahkan perbincangan semaya jenazah pun tak. Ada ulama tak begitu kerana mayat tak berapa bersih dah. Ada perbincangan lah. Begitu juga korban kau gapo kau tak. Dia ada buat di musalla, bukan dia betul-betul di masjid tapi di musalla. Kerana masjid betul ni kena bersih, tidak boleh ada cemar kotor darah ke apa ni. Kerana darah bekam yang kotor itu mungkin tertumpah dalam masjid dah. Okey, komentar keempat. Imam Muslim dalam kitab At-Tamyiznya mengatakan Ibn Lahiyah bukan sahaja telah melakukan tashif, salah sebut ni dah, dengan menukarkan perkataan ihtajara kepada ihtajama. Malah dia juga telah tersilap dalam mengemukakan isnadnya. Isnad pun salah juga. Tu kata juga ni. Katanya, Musa bin Uqbah menulis surat kepadaku, di mana dia meriwayatkan kepadaku daripada Busur bin Sa'id. Tu kata Ibn Lahiyah. Musa Uqbah tulis surat kepadaku, dia meriwayatkan kepadaku daripada Busur bin Sa'id. Padahal Musa tidak mengambil riwayat itu terus daripada Busur bin Sa'id. Beliau hanya mendengar hadis itu daripada Abi Nadar.
Abu Nadhr lah yang mengambilnya daripada Busur bin Sa'id. So perawi meninggal dah. Nah, lihat kitab At-Tamyiz muka surat 23. Komentar kelima dah. Ibnu Lahiyah sememangnya dikenali sebagai perawi yang dhaif oleh tokoh-tokoh ulama hadis. Ramai ulama hadis. Hadisnya dianggap dhaif. Dah. Ibnu Lahiyah memang dikenali sebagai perawi dhaif oleh tokoh-tokoh ulama hadis. Hadisnya dianggap dhaif meskipun tidak bertasih sebegini pun tetap dhaif. Dia tak salah tukar ihtijar maka seumpama tu pun tak tukar pun orang tetap anggap dia dhaif. Selain banyak melakukan kesilapan, teruk ingatannya dan berselaru riwayatnya dah. Sanad pun tukar takir, lafaz pun tukar takir, lemah lah dah. Dia bukan sengaja nak tipu tapi dia tu lemah dah. Ibnu Lahiyah juga terkenal sebagai seorang Syiah pelampau. Syiah juga negara dia. Syiah pelampau. Lihat Az-Zahabi Mizanul I'tidal jilid 2 muka surat 13. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Tahzibut Tahzib jilid 2 muka surat 43. Ibn Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal jilid 2 muka surat 450. Nah, sikit lagi dah. Okey, contoh ketiga dah. Antara contoh hadis muharraf yang sering dikemukakan oleh para ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis ialah hadis berikut. Haddatsana Yahya an ibni Ajlan qala haddatsana Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syira' wal bai' fil masjid wa an tunshada fihi al ash'aru wa an tunshada fihi ad-dallatu wa anil hilaqi yaumul jumu'ati qabla as-salah. Maksudnya Rasulullah SAW telah melarang daripada berjual beli, bersyair dan mengangkat suara kerana mencari sesuatu barang yang hilang dalam masjid. Rasulullah SAW juga melarang daripada duduk dalam bentuk lingkaran bulatan pada hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat. Awak lingkaran halaqah sebelum sembahyang Jumaat. Hadiri Ahmad dalam musnadnya jilid 13 muka surat 47. Hadis ini dengan lafaz seperti ini ada di atas adalah hasan. Hadis tu dari segi hasan, tapi ada juga perawi kerana tersalah telah mengemukakannya dengan lafaz al-halqi bukan al-hilaqi. Ada. Wa anil hilaqi tu dia berbuhal al-halqi dah. Maksud lain dah. Bila hadis ini dimukakan dengan lafaz al-halqi maka ia menjadi dhaif. Walaupun sanad betul dah, kuat dah. Jadi dhaif kerana ia tukar al-halqi dah. Kerana ia merupakan hadis muharraf. Tukar bagi, muharraf tukar bagi. Musahhaf ni tukar huruf lah, Ra jadi mim. Ni baris jadi tukar dah. Asalnya al-hilaqi jadi al-halqi dia. Bang. Al-hilaqi berarti duduk dalam bentuk bulatan. Halqah lah kita, bentuk halaqah, bentuk bulatan dah. Hilaqi bulatan. Dan al-halqi pula berarti bercukur atau mencukur kepala, baris tukar dah. Al-hilaqi duduk halaqah, duduk bulatan. Al-halqi cukur kepala dah. Rujuk Al-Khattabi Islahul Ghalati Al-Muhaddithin muka surat 28. Muhammad bin Ibrahim bin Jam'ah Al-Manhalur Rawi muka surat 27. Nuruddin Atr Manhaj An-Naqd fi Ulumil Hadis muka surat 445. Ke komentar ni komentar pertama. Apa yang dilarang Nabi SAW dalam hadis di atas ialah duduk dalam bentuk lingkaran atau bulatan pada hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat. Ngajar sebenarnya tak bawa molek ni dah. Dah Arab Saudi kerah lah tempat kita ni. Dia beliklah ada riwayat lain macam-macam. Tapi kalau orang yang sayang ke Nabi, riwayat sahabat kau lain ke apa, you akan stop dulu. Bukan apa hormat ke Nabi. Dan Nabi lagi ke? Buat dulu. Bukannya bercukur atau mencukur kepala pada hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat dilarang. Bukan. Dia larang ni buat berlatih ngajar sebelum sembahyang Jumaat. Tu poinnya. Kesilapan dalam memahami makna hadis di atas tentu sekali akan berlaku apabila berlakunya kesilapan dalam penggunaan bahasa menurut kaedahnya. Tak kena dia kata tak boleh cukur sebelum sembahyang Jumaat. Kena cukur lepas Jumaat. Dan untuk menentukan bahawa makna pertama itulah yang sememangnya dimaksudkan oleh Nabi SAW, bukan makna yang kedua, al-halqi itu, cukup, kita perlu merujuk kepada hadis-hadis atau dalil lain-lain. Kita nak faham hadis ni, kita terpaksa tengok hadis-hadis lain, baru faham dah.
Masuk dia bercukur ke masuk dia buat halaqah bulatan mengaji. Komentar yang kedua, para ulama berbeza pendapat tentang tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada duduk dalam bentuk sebegitu sebelum sembahyang Jumaat. Sebab apa Nabi larang buat halaqah mengajar ni nak buat belatan mengaji? Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, supaya tidak mengganggu orang-orang yang hendak bersemayam apabila masuk ke dalam masjid. Ni penting ni. Ni kita ni tak faham mana lah orang Melayu ni tak. Ustaz atau imam tok guru. Dia boleh mengajar sebelum Jumaat. So, lepas tu zikir lepas semaya derah-derah. Orang ada semaya tak sudah lagi dah. Ni masalahnya ni. Tahu lah apa dah. Bila nak boleh baiki dah. Orang masuk masjid ni kaedah sahabat dulu. Ya ibadah. Bukanlah mengaji. Mengaji tu padan dengan itulah. Padan dengan khutbah lah. Khutbah tu biarlah hebat sungguh ni khutbah. Mengatuk ke dia dah. Khutbah tu poin utingnya. Sebelum tu kat orang ibadah. Orang awam tu mungkin untuk dengar orang ngajar. Sepatutnya lah. Kita ni kurang semaya. Ada masalah orang Melayu so ni. Bukan untuk duduk cokoh. Pergi kat semaya sebanyak mungkin. Siapa atau imam mari untuk khutbah Jumaat tu sepatutnya. Okay, sebab pertama supaya tidak mengganggu orang-orang yang hendak bersemayam apabila masuk ke dalam masjid. Itu poin penting dah. Semaya tak berhenti sepatutnya dah. Yang kedua, supaya tidak memutuskan saf. Sedangkan saf dikendaki penuh dengan teratur sejak awal pagi lagi. Kalau buat halaqah, buat ngajar setelah halaqah buat belatan, putuslah safnya dah. Umat Islam sememangnya digalakkan pergi awal ke masjid pada hari Jumaat supaya dapat mendengar khutbah dari awal hingga akhir. Bukan dengar halaqah mengajar. Yang ketiga, orang ramai duduk dengan cara duduk seperti itu pada kebiasaannya ketika bermuzakarah, berzikir, belajar atau mengajar dan lain-lain. Buat halaqah, buat belatan. Maksud larangan ialah supaya semua yang tersebut tidak dilakukan sebelum sembahyang Jumaat. Kerana ia menimbulkan kebisingan yang akan mengganggu orang-orang yang hendak bersemayam. Poin situ kok, jangan ganggu bersemayam dah. Itu sebab-sebab Nabi larang kita buat yang difahami ulama kenapa Nabi larang tak beri halaqah. Ada lagi, cuma ni buat sini macam-macam lagi. Ada kata tidak fokus dah. Ngaji letih dah nak tunggu khutbah Jumaat dah ada faedah dah. Sedangkan kita nak memberi manfaat, memberikan nilai tambah, nilai pentingnya khutbah Jumaat. Jadi khutbah Jumaat ni tak ngaji mana dah. Khutbah Jumaat tempat orang tidur pula. Hak ngaji ni sebelum Jumaat. Jadi kurang fungsinya. Tidak memaknakan khutbah dengan makna yang sebenar, dengan penilaian yang sebenar. Sepatutnya khutbah kena canggih lah sikit lah. Okey, komentar ketiga. Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi menyebutkan ada orang yang terkeliru dengan perkataan muharraf. Tukar baris ni. Dalam hadis di atas berkata dia tidak mencukur kepala sebelum sembahyang Jumaat selama 40 tahun. Kerana ingatkan Nabi memang melarang mencukur kepala sebelum sembahyang Jumaat. Jadi Imam Suyuti kata zaman dia ada dah orang gitu. Dia jumpa 40 tahun dah bukan main-main. 40 tahun dari Jumaat dia tak akan cukur kepala dia. Sehinggalah selepas sembahyang Jumaat baru cukur kepala dia. Rupa-rupanya yang dilarang ialah duduk beramai-ramai dalam bentuk lingkaran atau bulatan dalam masjid pada hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat. Bukannya cukur kepala. Jadi tukar ni kerana muharraf, tukar baris. Al-hilaqi jadi al-halqi dah. Tukar baris tu jadi makna tukar. Al-hilaqi tu buat halaqah, buat kumpul, buat bulatan, lingkaran. Al-halqi tu bercukur. Jadi tukar dia. Hak ni jadi masalah tukar baris, tukar makna. Okay, itulah jadi hadis yang musahaf dan muharraf adalah hadis dhaif dan lemah. Dan ada setengah siapa palsu dah. Hadis palsu. Disebabnya bahasa salah. Tukar bahasa ni. Jadi bercanggah dengan kaedah bahasa Arab, musahaf dan muharraf yang akan merosakkan hadis. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.